Alhamdulillah kembali dalam Assalamualaikum lah. Kita dah ke segmen Assalam Bis. Baiklah. Hari ini kita viral tentang mengenai harta pusaka, tentang faraid dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya pengurusan harta pusaka dan kita perlu cakna dan kita perlu tahu dan kita perlu fahami. Dan yang paling penting sekali, di manakah salurannya? Siapa yang boleh membantu kita untuk uruskan harta pusaka ini? Jadi bersama kita di studio pada pagi ini ialah Ustaz Indra Syahril Syahid, pengarah Baitul Mal Maiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Berkenaan harta pusaka ini, mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit apakah peranan Maiz dalam menguruskan harta pusaka ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya dalam menguruskan harta seseorang sama ada semasa hidup ataupun selepas mati, kita mempunyai sebenarnya banyak instrumen-instrumen. Yang ramai masyarakat tahu, yang makruf, yang maklum ialah berkaitan dengan zakat, wakaf. Ini dah memang ramai orang masyarakat tahulah. Kewajipan berzakat dan juga perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan untuk mewakafkan harta. Tetapi di samping itu kita juga mempunyai harta-harta lain yang kita ini miliki, yang mana kita boleh melaksanakan satu urusan yang bermanfaat untuk diri kita dan juga anggota keluarga. So dalam konteks ini, kalau kita hidup kita mempunyai harta dan kita boleh rancanglah. Dan kalau kita meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itu kita boleh katakan sebagai harta pusaka. So Maiz ni sebenarnya berperanan dalam memberikan ataupun memberikan perkhidmatan kepada masyarakat untuk menguruskan harta. Kerana kita mempunyai bidang kuasa. Ini di bawah subsection 5/4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Undang-undang ni dah lama sebenarnya, sejak tahun 1952 lagi dah ada. Yang mana majlis ni memang sememangnya mempunyai bidang kuasa untuk menguruskan wasiat orang Islam. Kadang-kadang orang Islam tak tahu ke mana nak pergi, ke mana nak berurusan untuk membuat wasiat. Teringat sesuatu, ingin mewasiatkan hartanya tetapi tidak tahu ke mana nak pergi. Jadi di Maiz kita menawarkan perkhidmatan ini dan masyarakat boleh menguruskan ataupun membuat perancangan harta mereka dalam bentuk wasiat, dalam bentuk ataupun majlis juga akan dilantik sebagai pentadbir harta pusaka seorang si mati. Ini dalam peruntukan yang sama juga. Subsection 5/4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi satu wasiat, pentadbir harta pusaka seorang si mati atau pemegang amanah mana-mana amanah. Tiga bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang Islam khususnya di Selangor kepada majlis untuk melaksanakan peruntukan inilah. Maksudnya orang boleh melantik majlis untuk menguruskan wasiat dan juga mana-mana pihak boleh melantik majlis juga untuk menjadi pentadbir kepada harta pusaka seorang si mati. Kadang-kadang orang meninggal dunia, kita tak tahu nak lantik pentadbir siapa. Kalau lantik di kalangan ahli keluarga, kemungkinan akan menyebabkan perselisihan, ketidakadilan dan sebagainya. Jadi di sinilah sebenarnya majlis boleh membantu masyarakat Islam khususnya dalam membuat perancangan dan juga pembahagian harta mereka. Jadi macam pihak ketiga yang akan menguruskan urusan faraid dan sebagainya. Baik, mungkin bercakap tentang wasiat, mungkin ramai yang masih tak faham atau tak jelas mengenai wasiat. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan kenapa penting kita perlu menulis wasiat ini. Okey, sedikit berkaitan dengan pendokumenan wasiat. Wasiat ni walaupun secara lisan memang sebenarnya dari hukum syarak memang boleh diterima. Tetapi kita nak mengajak masyarakat untuk menulis wasiat. Sebab wasiat ni sebaiknya ditulis dalam bentuk pesanan yang mempunyai satu statement ataupun satu perakuan untuk membahagikan harta mereka kepada seseorang yang disayangi. Dia nak berikan harta selepas mati. Seseorang mempunyai harta, nak berikan hartanya kepada orang yang disayangi. Dia ada anak angkat umpamanya, dia ada orang-orang lain yang dia nak beri dalam bentuk sebahagian hartanya selepas meninggal dunia. Jadi dia boleh menulis wasiat di sini dan boleh melantik majlis selaku wasi kepada wasiat tersebut. Yang penting di sini ialah wasi. Siapa yang mentadbir wasiat itu nanti? Orang yang mentadbir. Orang yang mentadbir, executor lah dalam konteks bahasa Inggeris disebut sebagai executor. Jadi mereka ni, majlis inilah yang akan bertindak sebagai executor untuk menguruskan wasiat si mati supaya wasiat si mati ini dapat dialirkan kepada penerima. Kalau kita nyata secara lisan saja, memang kita boleh nyata secara lisan, tapi siapa yang nak melaksanakan wasiat tersebut? Jadi perkara ini sangat penting kerana kalau wasiat itu kepada bukan waris, ia adalah perkara yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Maknanya waris tidak boleh menghalang wasiat tersebut. Tetapi kalau dalam konteks wasiat kepada waris, ia perlu dapat persetujuan daripada waris-waris lah. Ini dari segi konteks wasiat itu sendiri. Baik, cukup jelas sekali. Baik Ustaz, bagaimana kalau kepada penonton semua yang mana yang ada mula nak bagaimana cara dia, prosedur dia untuk menjadikan Maiz sebagai orang wasi? Orang ramai boleh
kita menawarkan dua kaedah lah untuk membuat perancangan dan bagi harta mereka, sama ada secara online ataupun datang ke pejabat lah. Kita mempunyai cawangan-cawangan di daerah-daerah dalam negeri Selangor. Semua pejabat agama Islam daerah dalam negeri Selangor kita ada pegawai-pegawai. Jadi maknanya orang ramai boleh pergi ke pejabat-pejabat agama terdekat, contohnya di Gombak, di Hulu Langat, di Hulu Selangor, di Kelang dan sebagainya, untuk mendapatkan perkhidmatan melalui pegawai-pegawai tersebut. Ataupun dalam keadaan PKP sekarang ni kan, menghalang seseorang untuk pergi ke pejabat dan sebagainya, nak bersemuka. Jadi kita juga memberi ruang kepada masyarakat untuk membuat secara online. Secara online. Jadi online mudah kita dah menawarkan perkhidmatan ni secara online. Jadi kita pakat-pakatlah masyarakat semua buat kunjungan dalam laman web MAIS, baca info-info yang telah dinyatakan dan memahami info-info tersebut, dan kemudian buatlah instrumen-instrumen yang sesuai, sama ada nak buat wasiat, hibah umpamanya atau harta pusaka. Kita faham dulu bagaimana untuk membuat berdasarkan keperluan harta kita dan juga orang-orang yang kita sayang ini, kita nak beri harta mereka, jadi buatlah sesuatu yang baik ke atas harta tersebut. Ya. Ustaz, bila masa yang sesuai nak buat semua ni, nak buat perkara ni? Adakah nak tunggu bila berlaku kematian baru kita buat perkara ni? Jadi sebenarnya sekarang masa sihat ni, masa kita boleh bangun, kita boleh berdiri, kita boleh bersolat dan sebagainya. Jangan sampai kita dah bedridden, dah terlantar, dah sedang nazak dan sebagainya, baru kita tergerak hati bahawa kita nak buat, nak agihkan harta dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita perlu buat sekarang, untuk membuat perancangan. Kalau kita dah terdetik dalam kepala kita nak buat, kita kena buat daripada sekarang, jangan tangguh-tangguh. Masyarakat kita ni masalahnya suka menangguh-nangguh. Jadi ambil tindakan sekarang, buka laman web MAIS, www.mais.gov.my, layari laman web tersebut dan baca perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan, dan kemudian buatlah wasiat dan sebagainya. Ya, itu penting, mesej yang paling penting, jangan tangguh-tangguh, lakukan sekarang kerana kita tak tahu bila kita akan menemui ajal. Dan mungkin secara ringkas nasihat dan juga kata-kata akhir daripada Ustaz. Ya, okey. Sebenarnya Islam ini menyediakan instrumen yang cukup luas. Kita kena manfaatkan instrumen-instrumen tersebut. Ada setengah-setengah orang yang melihat kepada kaedah-kaedah perancangan harta ni sebagai satu benda yang bersifat komersial dan sebagainya. Sebenarnya dia bukan bersifat komersial, tetapi ia adalah satu bentuk saranan daripada Allah SWT, galakan daripada Allah SWT kepada kita, dan perbuatan-perbuatan itu memberikan pahala. Hukumnya sunat. Buat wasiat sunat, buat hibah sunat, menjaga keharmonian hubungan keluarga itu lagilah wajib. Jangan sampai putus ikatan silaturahim semata-mata kerana harta. Dan dalam kepala kita kena faham yang harta ini sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah SWT. Kita ni sebagai pemegang amanah sahaja untuk menguruskan harta-harta tersebut dan kemudian dapat diwarisi pula oleh waris-waris yang seterusnya. Ya, benar. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian bersama Assalamualaikum pagi ini. Ya, kesimpulannya boleh hubungi 0355143773 ataupun pergi saja ke FB Majlis Agama Islam Selangor untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai wasiat dan juga pembagian harta pusaka dan sebagainya. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Dapat kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.